Sekarang, orang akan cakap Emma macam-macam. Tapi as you guys know, kalau benda tu Emma rasa macam tak ada kena dengan Emma, Emma memang takkan respon. Dan Emma takkan layan pun. Sebab buat apa kita nak melata ataupun macam sebab benda kalau ada memang dah viral dari dulu lagi dah. So for me, I dah ada husband, ada anak. Emma ni akan lekat kat social media sampai bila. I tak nak dengan anak Emma besar, dengan tengok-tengok benda-benda macam ni, benda yang tak elok. So for me, kalau benda tu betul, saya sendiri akan cakap yang betul-betul ataupun tidak. Tapi kalau benda tu sekadar macam gosip-gosip, sebab setakat gosip ini, banyak lagi gosip lain yang datang tembak saya dari dulu. Tapi bukan saya nak mengelak ke apa, memang saya tak akan layan gosip-gosip yang macam orang kata tak sedap di mata anak-anak bila membesar tengok. Saya akan cuba jadi ibu yang terbaik untuk mengelak segala-gala yang tak menarik. Cakap jujur, waktu saya belum kahwin pun, saya cuba mengelak sebaik mungkin. Dakwaan saya macam-macam. Ada orang cakap, oh saya ni memang macam ni, saya perempuan clubbing, saya ni. Tapi saya akan macam, saya fikir, saya pun manusia. Kadang-kadang kalau kita pergi lepak, kita keluar ke apa ke, macam takkanlah tak siapa yang tak pernah pergi kan. Jadi, kalau benda tu orang terus nak cakap macam saya ni seolah macam robot yang tak boleh buat apa-apa, terus pun tak boleh juga. Jadi, sebab tu saya cakap, saya dengan fitnah, dengan dakwaan ni dah terlalu best friend dah. Dah kawan rapat dah. Memang dah macam tu. Sebab tu is how you handle it. So macam Emma, bila orang cakap Emma macam-macam, bukan setakat tu masa Emma buka tudung pun. Masa Emma buka tudung pun, terlalu banyak gambar Emma yang orang edit. Yang orang edit cakap Emma, kan korang pun tahu kan gambar Emma cakap orang ni. Jadi bila Emma tengok balik, wow, cantiknya aku. Macam, wow. So bila kadang-kadang, mungkin yang keluar tu sikit, tapi yang mengedit gambar Emma tu berlambat, itu pun Emma tak ada nak komen apa-apa. Emma tak ada nak kata, itu bukan. Sebab bagi Emma macam, biarlah dunia is dunia. And I personally tengok macam, oh ada. Tapi I macam, tak ada kena-mengena dengan I. Kenapa nak melantah? Rasa tak bukan juga masa tu. Bukan rasa. Bukan memang bukan I. Sebab apa I nak? Tengokkan daripada dulu you cakap. Sekarang, dulu penguat saya of course lah ayah dengan mama. Sebab semua orang tahu saya memang family type, anak-anak buah, adik-beradik. Tapi sekarang penguat saya anak lah. Dah ada anak. Mak ayah saya tetap lah. Masih takkan hilang. Cuma menambah lagi penguat saya untuk hidup. Jadi bagi Mak, apa-apa gosip yang akan buatkan kita ni cerita berpanjangan ataupun benda-benda yang macam tak menarik, saya tak nak beria. Macam lebih baik saya bercerita pasal benda yang berkualiti, yang elok. Kenapa kita nak macam beria. Jadi saya macam Okay, Emma ada pesanan. masa dia nak baru kahwin dengan Emma macam ni je. Sebab ada juga dulu Emma bercinta dengan orang yang tak boleh terima gosip. Jadi benda tu akan buat hubungan kita bergaduh. Ada je Emma pernah nak kahwin, tak jadi sebabkan gosip-gosip macam ni. Jadi sebelum Emma kahwin, Emma cakap direct je dengan husband Emma. Okay, first of all, you kahwin dengan pelakon. Jadi you kena standby dengan jadual yang busy, dengan macam ni, macam tu Emma bukan suri rumah. Jadi you kena faham benda tu. Emma tak jadi pelakon yang lepas kahwin senyap, so suami tak izinkan. Macam kalau you kahwin dengan orang biasa tak apa, tapi kahwin dengan pelakon. Dua, you kena sentiasa gosip-gosip yang keluar tu, kita kena tanya each other. Jangan tu melatar ke apa. Sebab tu husband Emma pun tak ada latar, tak ada apa-apa, tak ada macam nak moyang kat saya. Sebab benda tu dah di awal-awal bagi tahu dah. Sebab waktu dia bercinta dengan Emma pun, untuk kita nak sorok kita punya perkahwinan kan, kita kan tak cerita kat orang kan. Bukan nak sorok, nak elak pada fitnah pun kita struggle roller coaster a lot. Jadi kita pun macam cakap, tak apa, as long as I got you got me. And I ajar dia how to control kita ada family kita, and that's it in life. Sebab dia kadang-kadang kalau dia baca komen macam, dia kalau geram, ada je dia geram, dia macam nak balas. Tak payah Bi, tak payah. Kalau I nak balas, berlambat lagi benda-benda yang patut nak dibalas. So kalau I nak block, berlambat lagi penuh yang kawan I dengan block orang. Jadi bagi I tak nak, I biarkan je apa orang cakap pasal I. Memang mungkin. So jujur-jujur macam cakap memang nak layan. Tapi kalau benda tu macam terlampau sangat, of course lah kita ada undang-undang kan. Kenapa kita nak takut? Kita ada lawyer. Tapi saya pun fikir macam, saya tak boleh bayangkan orang-orang yang duduk and mengatin. Tak. Of course kalau saya sama ada duit tak nak bayar. Sebab live dia pun dah, sebab saya tak boleh nak bayangkan contoh saya duduk kat internet, saya pun kutuk orang. Kau ni puas dia aku. So saya tengah bayangkan kalau saya jadi orang tu. Lepas tu aku saman. Ada duit tak nak bayar. Paling-paling pun saya minta dia buat media ni, jelaskan mangsa kat sebelah, minta maaf, tak jadi saman. Kan itu berpanjangan, waste of time. Betul tak? For me. So I tak nak. So for me macam benda-benda yang kalau boleh mengelakkan, tak payah nak serabut. Sebab sekarang ni saya datang, seperti saya cakap, rezeki anak saya kan. Saya datang, saya berlakon, saya balik, saya spend time dengan anak saya. Itu dah satu benda yang memang I have in life yang I patut bersyukur daripada I nak tengok macam ni. Jangan pandang belakang. Baik tengok benda-benda yang tak elok, baik I forward. Sebab as pelakon Malaysia and as a mother, as a Muslim, I want to be a better person. Hari-hari I nak jadi better, hari-hari I nak jadi yang terbaik. Bukan dari segi apa-apa, wanita ke, isteri ke, emak ke, semua dia yang terbaik.
Jadi untuk korang pun sebagai pelakon Malaysia, yang untuk korang yang banggakan cakap, oh ini pelakon Malaysia kita orang, I pun nak buat yang terbaik benda tu. So buat apa benda-benda kecil-kecil macam ni yang tarik you ke belakang. So I just nak move forward. Memungkinkan ni. Niat dia tak boleh pesan dah. Tak boleh pesan dah, biarlah dia sedar sendiri. Sebab I do believe masing-masing pernah ada ego dan masing-masing pernah muda, and orang pun make stupid decision ataupun buat mistake in life. So siapa I untuk nak bagi pesanan? Sebab I dulu pun banyak, aku pegang ni macam rantai pula. Sorry mesti bunyi. I dulu pun masa pernah muda, I pun pernah buat keputusan bodoh-bodoh. I pun pernah buat benda yang tak sepatutnya I cakap kat media, tiba-tiba keluar viral. I pun terlalu pernah layan emosi I yang itu bukan saya, itu bukan saya. I pun pernah jadi benda tu. Tapi life kan, asal kita hidup, kita learn dan kita lagi mature, dan kita faham hidup ni untuk apa. Apa purpose you untuk life, you nak apa. So as I dah faham, I harap nanti one day orang yang siapa-siapa pun akan faham purpose in life. So tak perlu I berkata-kata, tak perlu I nak semangat, tak perlu I nak ceramah. Nanti dia orang akan sedar sendiri. So sekarang orang tengah enjoy nak type, biarkan. Nanti dia sedar sendiri. Nanti, sebab I banyak juga dapat DM yang tiba-tiba, Emma, saya minta maaf, saya pernah terkutuk awak, saya pernah ni. Ada. Kenapa nak kata tak boleh? Aku tak maaf. Tak, I cakap okey, alhamdulillah, jangan buat lagi. Terus saya cakap, banyak juga yang DM saya cakap, saya minta maaf, saya pernah dulu terkutuk, saya pernah. Jadi I macam, I maafkan je lah. Sebab kita semua young kan, so macam ya. So Emma anggap yang Macam saya cakap tadi, daripada saya masuk industri, terlalu banyak gosip yang lagi teruk. Bukan tu je, gambar-gambar orang edit saya lagi teruk. Lagi teruk daripada benda-benda macam ni. Jadi kenapa saya nak melatah benda-benda macam ni? Sebab apa? Saya tak post banyak pasal suami saya kat Instagram. Saya tak post banyak pasal anak saya kat Instagram. Saya tak post sangat kebahagiaan saya kat Instagram. Saya post banyak semua, kalau korang tengok Instagram saya, semua berkenaan kerja je. Tapi sekali-sekali of course lah, kita pun nak macam sweet, post lah gambar suami, gambar anak. So mungkin kalau orang tak suka tengok saya bahagia, saya pun tak tahu. Tapi kalau orang suka, saya bersyukur. Jadi kita tak nak pun cakap boleh menjatuhkan fitnah kan. Kita tak tahu apa niat orang. Jadi bagi saya tak apa. Asalkan alhamdulillah selagi rumah tangga saya terjaga, Allah jaga rumah tangga saya, jaga aib saya, jaga semua, saya pun bersyukur. Saya tak nak macam ribut, riotkan keadaan. Thank